Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua murid tahun 5 Utarip? Okey, baik. Saya harap semua murid dalam keadaan sihat sejahtera bersama dengan keluarga masing-masing. Baik. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan sivik melalui subjek sejarah tahun 5 yang bertajuk pengaruh rakan sebaya. Okay, baik. Kita teruskan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, murid-murid akan mengetahui pengaruh rakan sebaya dalam kehidupan seharian, dan yang kedua, murid-murid dapat menilai pengaruh rakan-rakan sebaya dalam kehidupan seharian. Baik, seterusnya kita teruskan dengan apa itu rakan sebaya. Rakan sebaya ialah sekumpulan orang yang berada dalam lingkungan umur yang sama atau hampir sebaya antara satu sama lain. Okay, sebagai contoh, okay, kalau umur kamu sekarang adalah 11 tahun, jadi rakan sebaya itu antara umur 10 tahun hinggalah 12 tahun. Okay? Jadi itulah dikatakan umur yang hampir sebaya, dipanggil rakan sebaya. Hampir samalah ya. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Okey. Okey, pengaruh rakan sebaya banyak mempengaruhi sikap dan akhlak remaja. Okey. Baik. Di sini kita boleh kategorikan kepada dua, okey, iaitu pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Pengaruh positif ialah nilai dan tingkah laku yang baik. Manakala pengaruh negatif ialah nilai dan tingkah laku yang buruk dan tidak baik. Jadi antara dua ni yang mana satu kita nak ikut? Sudah tentulah pengaruh rakan sebaya yang positif, iaitu yang baik. Okey, seterusnya kita mengenal apakah dia pengaruh positif. Okey. Contoh-contoh pengaruh positif. Yang pertama, rakan kita itu adalah orang yang sentiasa menghormati rakan. Okay? Kalau dia rakan kita, dia akan menghormati kita sebagai rakannya. Okay? Jadi itu adalah pengaruh yang positif. Yang kedua, rajin belajar. Okay? Kalau kita nak cari seorang rakan, pastilah seorang rakan yang rajin belajar. Sebab apa? Rakan yang rajin belajar, dia akan mempengaruhi kita untuk kita menjadi orang yang rajin belajar seperti dia. Yang ketiga, jujur. Apakah makna jujur? Jujur adalah orang yang bersikap benar. Okay? Dia sentiasa bersikap jujur terhadap diri kita dan dia tidak akan mengambil kesempatan ke atas diri kita. Dan yang keempat, rakan sebaya yang positif ialah dia seorang yang menepati masa. Okay? Maksudnya, dia tidak suka orang yang tidak menepati masa, dan orang ataupun rakan seperti ini adalah rakan yang boleh membantu kita untuk kita sentiasa ataupun kita mencapai kepada menepati masa. Okay, seterusnya, pengaruh negatif.
Contoh pengaruh negatif ialah membuli. Okey. Kalau kita dapat ataupun kita berkawan dengan rakan yang suka membuli. Contohnya dia suka membuli adik-adik yang berada di tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Okey. Maklumlah mereka ini adalah lebih kecil daripada kita, maka rakan kita ini dia suka membuli. Okey, ataupun kita suka membuli. Okey. Jadi tak boleh. Okey, dan ini perlu dijauhi. Okey. Yang kedua, ponteng sekolah. Okey. Rakan kita ni seorang yang suka ponteng sekolah. Dia tak suka datang ke sekolah. Okay, dia pengaruhi kita, dia ajak kita untuk supaya tidak pergi ke sekolah dengan cara mengajak kita bermain game. Okay, ataupun pergi melepak di tempat-tempat shopping kompleks dan sebagainya. Ataupun buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Okay. Seterusnya, menghisap rokok. Okay. Kalau kita dapati rakan kita itu menghisap rokok, adakah perlu kita nak ikut dia? Tidak perlu. Kita jangan ikut dia. Bahkan kita kena nasihati mereka, okay, supaya berhenti menghisap rokok. Dan contoh yang keempat iaitu penyalahgunaan bahan inhalan. Okay. Apakah itu bahan inhalan? Bahan inhalan contoh seperti cat, gam, okey, yang mana bahan-bahan ini dia mengandungi bauan yang boleh merosakkan saraf otak kita. Okey. Dan kalau kita dapati rakan kita ini suka menggunakan bahan-bahan inhalan ini, kita kena jauhi mereka. Ataupun kita nasihati mereka, dan sekiranya mereka tidak mahu mengikuti nasihat kita, hendaklah kita jauhi mereka. Baik, seterusnya. Pengaruh rakan sebaya sama ada yang positif dan negatif akan memberikan kesan kepada kehidupan seharian kamu. Jadi, kamu harus bijak memilih rakan sebaya. Kita nak cari rakan, okay, rakan sebaya kita, hendaklah kita pastikan rakan sebaya itu adalah rakan yang positif. Okay. Baik, kalau kita memilih rakan yang positif, okay, dia contohnya dia seorang suri teladan, okay, rajin mengulangi pelajaran, okay, dalam masa yang sama menghormati rakan yang lain, dan dia juga seorang yang suka membantu orang lain. Okay. Sebaliknya, kalau kita memilih rakan yang negatif, okay, rakan sebaya yang negatif, okay, yang mana rakan kita ini suka melepak. Okay, tahu melepak? Melepak ni duduk sembang saja-saja di tepi jalan, duduk sembang di shopping kompleks tanpa melakukan perbuatan yang berfaedah. Okay. Dia suka membuli. Okay. Dan dia juga seorang yang pemarah, dan dia juga tidak seorang yang tidak jujur. Maknanya kalau rakan kita itu rakan yang tidak jujur, dia akan cuba mengambil kesempatan ke atas diri kita dengan cara menipu kita. Okey. Baik, seterusnya, ciri-ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan. Kita nak tahu, kita nak kenal macam manakah caranya kita nak cari rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan. Yang pertama, mestilah rakan sebaya kita itu suka menolong orang lain atau suka menolong rakan. Sama ada kita yang perlukan pertolongan ataupun rakan-rakan lain yang memerlukan pertolongan, maka dia adalah orang yang memplawa ataupun suka menghulurkan bantuan. Okay. Yang kedua, rakan sebaya itu adalah
dia suka belajar bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Okey. Kalau dia dapati rakan yang lain bermain, dia akan nasihat, tinggalkan bermain itu seketika dan supaya belajar bersama-sama dengan dia. Bincang bersama-sama. Apa yang tak faham tentang pelajaran, maka sama-sama berbincang. Okay. Yang ketiga, memotivasikan rakan. Apakah memotivasikan rakan ni? Iaitu memberikan nasihat kepada rakan yang lain untuk belajar bersungguh-sungguh. Okay? Kadang-kadang ada rakan yang dia menghadapi masalah yang menyebabkan dia tidak ada semangat untuk belajar. Contohnya lah, kalau rakan itu kehilangan ahli keluarga yang tersayang. Okay? Secara tak langsung, rakan yang ditimpa ujian seperti itu, dia akan rasa sangat-sangat sedih. Okay? Dan dalam masa yang sama, dia rasa tidak ada semangat untuk belajar. Jadi, rakan sebaya yang lain ini, dia akan membantu rakan yang ditimpa masalah tadi untuk menaikkan semangat mereka dalam pembelajaran. Okey, itu yang dimaksudkan dengan memotivasikan rakan. Rakan sebaya mestilah dia seorang yang menghormati guru. Okey, seorang yang menghormati guru. Okey, tak kiralah guru itu lelaki ataupun perempuan, tak kiralah sama ada guru itu tua ataupun muda, tak kiralah sama ada guru itu guru besar ataupun guru biasa, maka dia akan tetap menghormati guru tersebut. Okay? Dengan cara apa? Dengan cara apabila kalau dia bertemu dengan guru, dia akan berjabat tangan ataupun dia mengucapkan salam. Okay? Ataupun dia menegur guru dengan teguran yang baik. Okay? Ataupun menyapa guru dengan sapaan yang baik. Contohnya apa dia? Assalamualaikum cikgu. Ataupun selamat pagi cikgu. Ataupun dia bertanya khabar kepada guru dia. Apa khabar cikgu? Itu dia contoh rakan sebaya yang menghormati guru. Dan seterusnya. Okey. Rakan sebaya yang perlu kita cari ialah rakan yang suka membuat aktiviti yang berfaedah. Okey. Apakah aktiviti yang berfaedah? Contohnya ialah bersenam. Okey. Rakan sebaya ini diajak kita untuk bersenam. Tujuannya apa? Bersenam itu adalah untuk menyihatkan tubuh badan kita. Okey. Ataupun diajak pergi berbasikal. Okey. Berbasikal dengan cara yang betul. Okey, bukan berbasikal dengan cara yang tidak mengikuti peraturan jalan raya dan sebagainya. Okey. Seterusnya, Allah 5 minit. Tadi ada sedikit gangguan dengan saya terganggu sikit. Okey, kita teruskan. Baik, kita teruskan dengan slide cara untuk mengatasi pengaruh negatif. Okey. Baik, maksudnya kalau ada rakan sebaya yang mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang negatif, okey, bagaimanakah caranya untuk kita atasi? Okay. Yang pertama, laporkan kepada guru. Okey, kalau berlaku di kawasan sekolah, kita laporkan kepada guru. Tak kiralah mana-mana guru pun boleh. Okay, guru besar ke, guru disiplin ke, ataupun guru biasa pun boleh, tak ada masalah. Okay. Yang kedua, beritahu kepada ibu bapa atau penjaga. Okay. Baik, sekiranya berlaku di luar kawasan sekolah,
kita sebagai rakan kepada kawan kita itu, kita kena beritahu kepada ibu bapa mereka ataupun penjaga mereka supaya mereka tahu apakah yang telah dilakukan oleh anak-anak mereka. Yang ketiga, katakan tidak. Maksudnya, apabila rakan sebaya kita mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang negatif, adalah kita berani mengatakan tidak kepada mereka. Tidak. Contohnya, tidak, aku tak nak ikut kamu. Tidak, aku tidak mahu buat. Contohnya. Maksudnya kita kena cakap dengan nada yang tegas. Bukan nada yang marah. Okey? Baik. Yang keempat, cuba menasihati rakan. Okey? Kita dapati rakan kita itu suka membuli rakan yang lain. Kita tegur dia dengan teguran yang lemah lembut supaya dia tidak marah ataupun dia tidak malu. Okey? Ataupun contoh lain, kalau dia suka ponteng kelas ataupun ponteng sekolah, kita nasihatkan mereka, jangan ponteng kelas ataupun sekolah, kerana dia adalah satu kerugian sebabkan kita ketinggalan pelajaran. Dan cara yang kelima iaitu jauhi rakan yang negatif. Okey, kalau kita dapati rakan sebaya kita itu sukar untuk dinasihati, okey, maka hendaklah kita jauhi mereka. Tak ada guna kalau kita masih lagi berkawan dengan mereka sebab mereka susah nak dinasihati, susah nak ditegur dan sebagainya. Okey? Baik. Akhir sekali, Ustaz nak berikan tugasan ringkas kepada murid-murid semua. Okey? Mudah saja. Okey? Hendaklah kamu tulis, buat tugasan ini di dalam buku tulis. Buku tulis apa? Buku tulis sejarah. Buku tulis sejarah yang biasa kita gunakan tu. Baik. Dalam buku tersebut, okey, kamu kena tulis seperti biasa, hari dan juga tarikh. Seterusnya, tuliskan tajuk senaraikan pengaruh positif dan negatif rakan sebaya. Okey? Kalau ada 4, kamu senaraikanlah pengaruh positif. Kalau ada 5, kamu senaraikanlah 5 pengaruh positif ataupun pengaruh negatif terpulang pada kamu. Okey? Maksudnya yang berlaku, yang sering berlaku di sekolah kita ataupun di sekolah kamu. Baik. Itu saja PDPR kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada murid-murid semua kerana mengambil bahagian dalam PDPR kita pada hari ini. Saya mohon maaf sekiranya penerangan saya ini tidak berapa jelas dan ada kekurangannya. Dan sekiranya kamu menghadapi sebarang masalah tentang pelajaran kita pada hari ini, kamu bolehlah DM kepada saya. Jadi sekian, itu saja daripada saya untuk pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal. Sekian, terima kasih.